Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kepala Sidang dan Majelis untuk saya dapat menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. 我感谢教会的知识和牧师允许我可以在这里证道。 Sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan, izinkan saya atas nama keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara menyampaikan salam sejahtera, salam hormat kami kepada keluarga besar dari GKPJ. 还没有讲到之前，我代表圣道神学院大家庭向教会大家庭全体会友问安。 Terima kasih selama ini GKPJ telah menjadi sahabat dari saat. 谢谢赞杯中华基督教会与我们圣道神学院的友谊。 Kiranya Bapak Ibu tetap mendoakan saat dan kami pun juga mendoakan bagi GKPJ. 愿弟兄姐妹也围着圣道神学院祷告，我们神学院也会为着你们的教会祷告。 Firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan tema yang ditetapkan majelis, yaitu The Calling dari Paulus. 好，今天的讲题就是保罗的呼召。 Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman 我们首 Tuhan. 先来低头下头来祷告。 Ya Tuhan, kami merindukan isi hati Bapa untuk dapat kami dengarkan pada pagi hari ini. 天父，我们渴慕聆听主你的心意。 Apa yang menjadi ungkapan isi hatimu, itulah yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. 主你的旨意就是我们必须行在我们人生道路上。 Karena apa yang menjadi isi hati Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan untuk kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari. 我们渴慕寻找主你的旨意行在我们生命里。 Kiranya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. 愿我们透过你的真理与主相遇。 Oleh karena itu ya Tuhan, urapilah pikiran hati setiap kami dan juga kedua hamba-Mu ini. 愿主带领我们的心思意念，还有你两个妇人。 Kiranya kuasa urapan-Mu itulah yang mengubah akan hati dan pikiran kami. 愿主你的大能恩膏来改造我们。 Agar hidup kami semakin serupa dengan gambaran kehidupan Allah. 愿我们的生命更像主。 Demikianlah kami berdoa, doa yang penuh kelemahan ini kami laskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们将祈求祷告，奉主耶稣基督圣名祈求。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, pada hari ini kita akan membahas satu tema, The Calling dari Paulus. Itu terambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. 今天我们要思想保罗的呼召，我们从使徒行传第9章第3节到第6节。 Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kalau kita membaca sebuah buku itu autobiografi seorang tokoh. 如果我们读一本书有关某某人的生平， Maka di situ ceritakan hal-hal yang spektakuler apa yang telah dilakukan oleh orang itu. 那本书会介绍他所成就的一件大事。 Berbicara tentang bagaimana keistimewaan dari orang itu. 呀，这个人的特别处， Berbicara tentang bagaimana kehidupannya berimpact kepada masyarakat luas. 他的生活如何影响众人。 Dan pada hari ini kita berbicara tentang Paulus. 今天我们要讲到保罗， Kita seringkali juga berpikir bahwa Paulus itu seorang rasul yang begitu hebat. 我们时常想到保罗是一个特别伟大的使徒。 Kita juga kemudian seringkali berpikir Paulus ini adalah seorang yang istimewa. 我们想他是一个很特别的人。
Dan kita juga melihat bagaimana Paulus itu seringkali kita banggakan sebagai seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. 我们很羡慕保罗被上帝大大的使用。 Tetapi kalau kita lihat kerinduan hati Paulus, 可是如果我们看保罗的心他所渴慕的， Paulus itu sebenarnya adalah seseorang yang ingin menggambarkan dirinya, bukan siapa sosok dirinya. 可是我们看到保罗不是要描述他是谁， Tetapi Paulus itu sedang bercerita, kalau kisah hidupnya itu kemudian diceritakan, 保罗要告诉我们他的生平，如果我们再细述起来， dia ingin berkata bahwa kisah Kristus yang hidup di dalam dirinya itulah yang harus diceritakan. 其实他要讲的是基督如何在他生命里运行。 Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian yang sudah kita baca tadi, 从那段我们所读的经文里， maka tidak pernah dilepaskan dari Yesaya pasal 2 ayat yang ke-20. 离不开以赛亚书第2章20节。 Di dalam dalam Galatia pasal 2 ayat 20. 对不起，是加拉太书第2章20节。 Dia berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。 Nah, di dalam bagian ini dikatakan Paulus itu sedang menggambarkan dirinya adalah Kristus yang hidup di dalam dirinya. 这里保罗说，现在活在我里面的乃是耶稣基督。 Oleh karena itu pada saat kita bersama-sama merenungkan tentang kisah Paulus pada hari ini, 所以今天当我们来思想有关保罗， maka kita berkisah tentang siapa Kristus yang hidup di dalam diri Paulus itu sendiri. 我们就是要说，耶稣到底是谁在保罗生活里的耶稣？ Nah, yang pertama kita melihat Bapak Ibu, 首先我们来看， bahwa di dalam bagian ini kita melihat bahwa, bisa dibantu bagian pertama aja. Keajaiban kasih karunia Kristus adalah pendosa terburuk menjadi murid yang dibenarkan. 第一的保罗的奇迹就是他从一个罪人的罪魁变成一个传福音的使子。 Nah, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Paulus itu sedang bercerita tentang siapa Kristus itu di dalam dirinya. 透过这一段经文，保罗要说耶稣到底是谁在他生命里。 Dan itulah kemudian dikisahkan pada waktu kisah Rasul itu menggambarkan siapa Paulus itu. 就是使徒行传所要述说有关保罗的生平， Khususnya di dalam masalah pertobatannya. 特别是他的悔改的经过。 Kita melihat di kisah Rasul itu digambarkan sampai 3 kali. 使徒行传里我们可以读到有3次述说有关保罗的悔改的过程。 Di dalam kisah Rasul pasal 9, pasal 22 dan pasal 26. 使徒行传第9章、22章、26章。 Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kehidupan Paulus, 如果我们看保罗的生平， dia adalah seorang yang jujur. 他是一个老实人。 Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 1, 我们看提摩太前书1章， dia berkata bahwa dia adalah seorang penghujat. 他说他是亵渎神的人， Dia adalah seorang penganiaya, 他是一个逼迫人的， seorang yang ganas. 他是污慢人的。 Bahkan gurunya sendiri yang bernama Gamaliel. 他的老师加马列 Paulus adalah seorang yang melawan Allah. 是一个敌对上帝的人。 Tetapi kalau kita lihat di dalam kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 6 yang sudah kita baca tadi, 但是当我们读到使徒行传第9章第3到第6节的时候， ada satu kata-kata yang tidak boleh kita lewatkan, 有一句话我们不可以跳过的， yaitu akulah Yesus yang kau aniaya itu. 我就是你所逼迫的耶稣。 Kata ini sangat penting. 这句话非常重要。 Mengapa Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu? 为什么耶稣说我就是你所逼迫的耶稣？ Tuhan Yesus sedang mengingatkan Paulus. 耶稣正在提醒保罗，
Paulus yang selama ini menganggap dirinya sebagai pengikut Allah yang setia. 保罗一直认为自己是一个健全跟随敬拜主的人。 Paulus yang selama ini menganggap dirinya sebagai seorang penganut Yudaisme yang setia. 他自以为他是犹太宗教的敬虔子。 Paulus yang selama ini menganggap dirinya seorang yang memiliki doktrin yang paling benar. 他自以为他的教义是最正确的， Karena dia dididik oleh Gamaliel. 因为他是加玛列的门徒。 Paulus yang selama ini menganggap dirinya sebagai seorang Farisi yang memiliki mazhab yang paling keras di dalam agama Yudaisme. 他认为自己是最纯洁的法利赛系派的最极端里的。 Dia seorang radikalisme di dalam Yudaisme. 他在法利赛犹太教是最极端派的。 Paulus yang selama ini menganggap dirinya orang yang paling giat bekerja bagi Allah. 他自以为自己最殷勤为主工作。 Paulus yang menganggap dirinya adalah orang yang selalu menaati hukum Taurat dan tradisi-tradisi. 他最守诫命和一切传统的习俗。 Paulus yang selama ini menganggap dirinya bahwa dia adalah seorang yang mengangkat, yang menghargai martabat dari adat istiadat nenek moyang. 他最尊重保守祖宗的而且传统的仪式。 Paulus pada saat melihat dan mendengarkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 当保罗听到耶稣死在十字架上， Paulus segera menghakimi Yesus itu adalah Mesias yang palsu dan musuh Allah. 他就判断耶稣是假先知、假弥赛亚。 Jadi selama ini dia mengejar pengikut-pengikut Yesus. 这些年来，他一直逼迫耶稣的门徒。 Dia sedang menjalankan perang suci melawan musuh-musuh Allah, yaitu Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. 他自以为他所行的就是一场圣战，来敌对那些耶稣的门徒，还有耶稣假弥赛亚。 Sehingga pada waktu mendengar Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 所以当他听到耶稣说“我就是你所逼迫的耶稣”的时候， Nah pada waktu itu Paulus menyadari bahwa sepanjang hidupnya itu ternyata melakukan permusuhan terhadap Kristus dan gerejanya. 他才晓得他这一生里所做的都是来敌对上帝。 Tuhan Yesus itu kemudian mengingatkan dan membuat Paulus tidak ragu-ragu lagi untuk mengatakan kebencian dan sikap agresifnya terhadap Kristus dan pengikutnya itu merupakan penganiayaan terhadap Yesus yang adalah Mesias itu sendiri. 所以不得不保罗要承认，他这样狂热的逼迫基督徒、逼迫教会、逼迫耶稣，他自以为他是在为上帝工作。 Kalimat ini kemudian benar-benar memberikan kepada Paulus untuk sadar bahwa dia salah. 这句话告诉保罗，你是错了。 Tetapi orang sekeras ini apakah mudah bertobat hanya begitu saja, Bapak Ibu? 不过这样顽固的人，那么这么简单就悔改吗？ Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 14. 可是当我们读到《使徒行传》26章14节的时候， Rasul Paulus itu mengatakan, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi kalimat berikutnya, sukar bagimu menendang kegala rangsang. 保罗在那里说，当我们全部跟我们同行的人扑倒在地的时候，有声音告诉我，扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？ Kata sukar bagimu menendang kegala rangsang itu maksudnya apa? 你用脚踢刺是难的，踢刺这里意思是什么呢？ Gala rangsang dalam bahasa aslinya adalah kentron.
中文翻译成剃刺，这个刺在原文是 candle， artinya pecut, cemeti, atau pentung. 可以翻译成鞭子、棍棒或者刺。 Kata sukar bagimu menendang kegala rangsang itu maksudnya adalah 你用脚踢刺是难的，意思是 bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengejar, menikam, dan menusuk Paulus, namun Paulus terus-menerus melawan. 意思是说，上帝正在追赶保罗，正在刺保罗，正在鞭打保罗，可是保罗一直在挣扎。 Sehingga di dalam bagian ini digambarkan Paulus itu bagaikan kuda muda yang sukar diatur. 所以这里要诉说保罗像一匹年轻的马，很难驾驶， Sehingga harus pakai pentung, pakai pecut, pakai cemeti untuk mengendalikannya. 直到必须用鞭子、棍棒来驾驭这年轻马。 Nah, pertanyaan kita adalah, 我们的问题是， lalu cemeti, pentung, dan kemudian pecut yang seperti apakah yang dipakai Tuhan Yesus untuk mengejar Paulus sampai akhirnya dia bertobat? 上帝是用什么鞭子、用什么棍棒来制服保罗呢？ Bapak Ibu, saya membaca satu buku dari John Stott yang berjudul Why I Am a Christian. 我读到有关约翰斯多斯的书，为什么我是一位基督徒？ Yang membahas tentang Kisah Rasul pasal 26 ayat 14 ini. 就是他提到有关使徒行传26章40节。 Bapak Ibu, John Stott itu menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus itu sampai dikatakan mengarahkan Paulus itu di dalam pikirannya. 他说这个使徒行传告诉我们，耶稣如何引导保罗的心思意念， Di dalam ingatan dan kesadarannya. 就是他的潜意识还是他的意识里， Kemudian dalam rohnya itu. 也是在他的属灵里。 Yang pertama di dalam pikiran Paulus. 第一是在保罗的思维里， Paulus itu dia belajar tentang perjanjian lama. 保罗他有学到旧约。 Di dalam kitab Ulangan dikatakan orang yang mati di salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. 生命记里告诉我们，被挂在十字架是被咒诅的。 Seperti tadi sudah saya katakan, dalam pikiran Paulus, Tuhan Yesus itu pembohong, Mesias yang hanya diakui oleh dirinya. 在保罗的思维里，耶稣是一个骗子，是假弥赛亚。 Sehingga pada waktu itu dia merasa, ini Tuhan Yesus itu pembohong ini. 他就认为耶稣是一个骗子， Tetapi 可是 dia juga melihat satu realitas. 他也看见一个现实， Bagaimana pengajaran Tuhan Yesus itu begitu indah dan penuh kuasa. 他看见耶稣的教导充满权柄，充满能力。 Dan dia juga melihat Tuhan Yesus itu rendah hati dan penuh kelemah lembutan. 他看见耶稣的温柔，他看见耶稣的慈悲。 Sehingga dia kemudian juga merasakan pada waktu Tuhan Yesus itu memperjumpakan dirinya dengan Paulus berkata, Saulus, Saulus. 所以当与主耶稣相遇的时候，他听到耶稣的呼唤：“扫罗，扫罗。” Kalau yang lalu dia mendengarkan orang lain mengatakan Tuhan Yesus itu rendah hati dan penuh kuasa, pengajarannya indah. 之前他只有听人家说耶稣的谦卑，他温柔，他的慈悲在教导。 Kali ini dia mengalami sendiri. 现在他亲自感受到， Waktu Tuhan mengatakan Saulus, Saulus. 当耶稣呼喊他说：“扫 Dia 罗，扫罗 kaget.！” 他 Dia 吓一 kaget. 跳。 Orang yang pengikutnya dianiaya oleh dia, sekarang datang kepada dia. 他逼迫他的门徒，现在他的主来找我。 Dengan lemah lembut Tuhan Yesus menyapa dia. 耶稣以温柔的声呼唤他。 Dia juga mendengarkan Tuhan Yesus itu melayani dengan penuh belas kasihan. 他也听说耶稣充满怜悯来侍奉， Melayani dengan penuh kuasa mujizat. 充满神迹和权力。 Dia juga melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib.
他也看到耶稣如何死在十字架上， Tetapi dia mendengar tentang kebangkitan Yesus. 他也听说耶稣复活。 Di mana Tuhan Yesus itu kemudian berjumpa dengan para muridnya. 耶稣见到门徒们， Bahkan seorang murid yang menyentuh tangannya. 还有门徒来摸他的手， Dan Tuhan Yesus juga berjumpa dengan para saksi yang masih hidup pada saat itu. 耶稣也见到那些见证人看到活的耶稣。 Sekarang ternyata dia berhadapan dengan Yesus yang berbicara langsung di tengah dirinya. 现在他亲自见到耶稣，亲自与他说话， Paulus goyah pikirannya. 他的思维就被震动了。 Ini berarti 这个表示 yang mati yang dikatakan dikutuk oleh Allah itu. 那位死被咒诅的， Ternyata dugaan saya salah. 原来我是错了。 Dia Mesias yang sejati. 他就是真弥赛亚， Dia sudah bangkit. 他已经复活， Dan saya sedang berjumpa dengan dia. 我遇见了他。 Kita juga melihat Tuhan Yesus mengarahkan Saulus di dalam ingatan. 耶稣也引导在保罗的记忆里。 Paulus itu hadir pada saat Stefanus dihukum mati. 保罗当斯蒂凡被石头被人用石头打的时候，保罗在当场。 Pada saat Stefanus itu mau mati, dia berkata seperti ini. 当斯蒂凡要死的时候，这样说： Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, termasuk pada Paulus yang menyetujui tindakan hukuman mati bagi Stefanus. 斯蒂凡祷告说：愿主不要把这些罪，不要将这罪归于他们。保罗也在现场。 Paulus heran loh, anak muda itu berani mati demi Kristus. 保罗觉得很奇怪，为什么这个年轻人愿意为主而死？ Berani mati demi imannya itu. 他敢为他的信心而死。 Lalu Paulus melihat dirinya sendiri. 他现在在看自己， Dia adalah orang yang setia kepada Allah. 他觉得他是最忠诚 Dia 的， melayani Allah. 他侍奉主， Dia memburu dan membunuh orang-orang Kristen. 他逼迫杀害基督徒。 Tetapi dia berpikir, 他在想， apakah saya mau mati demi Allah yang saya kenal itu? 是否我也愿意为我的主而死？ Tapi bukan Allah Yesus loh saudara ya. 可是不是为那个耶稣死， Dia mikir, 他想， selama ini dia memburu orang Kristen. 他一直以来是追杀基督徒， Dia kaget orang Kristen berani mati demi Tuhannya. 他吓一跳，为什么这些基督徒那么勇敢为主而死？ Tapi dia itu belum kenal Allah siapa yang dia layani bukan? 可是他还没有听到他们侍奉的主是谁， Dia bukan mengenal Allah yang sejati bukan? 他不认识真神。 Lalu dia berpikir, beranikah saya mati kepada Allah yang belum saya kenal itu? 是否我敢为我所不认识的神而死呢？ Bapak Ibu, Paulus diarahkan oleh Kristus melalui ingatannya. 所以耶稣引导保罗的记忆， Lalu Tuhan Yesus juga mengarahkan Paulus di dalam kesadaran dirinya. 保罗也被耶稣引导在他对自己的认知里。 Dia ngomong, saya adalah pengikut agama yang setia, tidak bercacat. 他说：“我在犹太教是无可瑕比的， Kelakuan saya adalah kelakuan yang benar dan orang saleh saya ini. 我最虔诚，没有犯错的。” Tetapi dalam Roma pasal 7 ayat 7 sampai 9. 可是从罗马书第7章7节到第9节告诉我们， Bapak Ibu dia mengaku 他这里承认 bahwa dirinya bukan orang sempurna. 他不是一个完全人。 Hukum yang ke-10 jangan mengingini. 第4条的诫命，不要贪心， Itu ada di dalam dirinya. 存在他心里。 Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-7. 我为大家念第7节。
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. 这样我可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是。这是非因律法，我就不知何为罪。非律法说不可起贪心，我就不知何为贪心。 Paulus sadar dalam dirinya ternyata ada dosa keinginan. 保罗才认识到，在心里他有这个贪心的罪。 Dia sadar kalau dia melanggar salah satu hukum Taurat saja, 他知晓，如果他犯一条诫命， maka dia harus mendapat kutukan dari Allah. 他就要被受咒诅。 Oleh karena itu pada saat kemudian dia sadar akan hal ini, 当他了解的时候， maka kemudian kesadarannya dibalik oleh Tuhan 他的认知被倒过来。 bahwa Kristus mati di atas kayu salib. 耶稣死在十字架上， Memang dia menjalani kutukan dari Allah, 他是受主的咒诅， tetapi kutukan itu adalah kutukan dirinya yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. 可是这个咒诅是保罗的咒诅，耶稣为他替受咒诅。 Jadi Bapak Ibu dalam bagian ini Paulus sadar 这段里保罗清醒， selama ini dia salah. 一向以来他错了， Selama ini dia berkata Yesus adalah Mesias yang palsu. 他一向以来一直认为耶稣是假弥赛亚， Tetapi sekarang dia tahu 现在他知道 Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, 耶稣死在十字架上， menjalani kutukan Allah 受咒诅， untuk menggantikan kutukan yang harus dia tanggung. 为了替我们领受主的咒诅。 Bapak Ibu, kita lihat betapa luar biasanya Tuhan. 我们看我们的上帝特别的怜悯， Tuhan Yesus mengarahkan Paulus di dalam rohnya. 耶稣引领保罗的属灵。 Paulus itu memiliki kerinduan untuk percaya kepada Allah yang hidup. 保罗特目相信真神， Dia melayani dengan segenap hati. 他全心全意的侍奉。 Tetapi John Stott itu berkata, 可是约翰斯多斯这样说， fanatisme yang membuat Paulus memburu Kristus dengan gerejanya adalah untuk melawan kegelisahan di dalam dirinya. 保罗以狂热的来激情的去追杀基督徒，是为了对抗他内心的不安。 Karena dia selama ini melayani Allah tapi tidak pernah berjumpa dengan Allah. 因为他一向以来侍奉主，可是不曾与主相遇。 Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, 我们是主所造的人。 Blaise Pascal itu mengatakan seperti ini. Blaise Pascal 这样说， Di dalam relung hati seorang manusia yang paling dalam itu ada satu lubang. 在人的内心深处有一个洞， Dan lubang itu hanya bisa diisi oleh Allah. 这个洞唯有上帝能满足。 Oleh karena itu di dunia begitu banyak agama dan kepercayaan. 所以在世上有多种宗教， Karena manusia gelisah, siapa Allah itu? 因为人心惶惶，神到底是谁？ Mereka mencari Allah. 他们寻找上帝， Kenapa Bapak Ibu? 为什么？ Karena di dalam dirinya ada lubang itu yang hanya diisi oleh Allah. 因为内心里有一个洞， Oleh karena itu banyak agama di dunia ini. 所以世上很多宗教， Banyak kepercayaan di dunia ini. 所以教导， Mereka tidak tahu siapa Allah yang dapat mengisi relung hati yang terdalam itu. 他们不知道哪位神能填满他们的这个内心的洞。 Paulus juga sama. 保罗也一 Dia 样， mengalami gelisah. 他也内 Dia 心不平 melayani 坦， Tuhan. 他狂热侍奉， Tetapi dia gelisah Bapak Ibu. 可是他一直挣扎不安， Karena yang mengisi lubang terdalam dalam relung hatinya itu 没有能满足他内心那个洞， bukan Allah yang sejati. 不是真神。 Sehingga pada saat Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, 所以当耶稣说扫罗，扫罗， dia mengalami satu perjumpaan pribadi yang luar biasa Bapak Ibu. 他是
与主亲自相见的特别， Rohnya dia bertemu dengan roh Allah. 他的灵与主的灵相见， Dia mengalami perjumpaan dengan Allah yang sejati dalam hidupnya itu. 他与活的上帝相见。 Sehingga Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. 所以当我们看提摩太前书第1章第15节， Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可肺腑的。在罪人中，我是个罪魁。 Bapak Ibu dalam bagian ini kita melihat bagaimana Paulus akhirnya sadar. 这一段经文告诉我们，保罗他现在知道了， Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 耶稣降世是为了拯救罪人。 Dan Paulus mengatakan, akulah yang paling berdosa itu. 我是罪人中的罪魁。 Ayat 16. 第16节， Tetapi justru karena itulah aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa. 然而我蒙了怜悯，是因为耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐。 Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. 给后来一切的忍耐。 Bapak Ibu, Paulus mengakui Tuhan Yesus itu sabar. 这里保罗说，耶稣是忍耐。 Dikejar oleh Tuhan Yesus, Paulus selalu melawan. 耶稣寻找他，他一直抵抗。 Dia bagaikan kuda muda yang tidak bisa dikendalikan. 他如同一匹年轻的马，很难驾驭。 Apakah Tuhan Yesus tinggalkan? 是否耶稣放弃他呢？ Saudara, kalau kita sebagai manusia biasa 如果我们是普通人， melihat Paulus seperti ini, 看这个保罗， mungkin kita tinggalkan, bukan? 我们可能放弃了他。 Tapi Paulus mengatakan, Tuhan Yesus begitu sabar. 可是这里保罗说，耶稣是很忍耐。 Bapak Ibu, demikian juga Bapak Ibu dan saya hari ini. 弟兄姐妹，我们 Kisah pertobatan kita bukankah seringkali juga sama, bukan? 我们的悔改的故事一样吗？ Saya dulu waktu bertobat, sebelum bertobat, 我还没有悔改之前， setiap kali teman saya berdoa, 每次朋友祷告， selalu saya mengatakan ini orang fanatik. 我说这个是极端。 Pada saat ada satu KKR, 有一次的布道会， teman-teman saya kelas itu datang ke depan, ke mimbar menangis bertobat. 我的朋友来到讲台前痛哭悔改， Saya selalu kemudian mengatakan pada mereka, 我就告诉他们， kalian itu cengeng semuanya. 我说你们这个太过多情了， Gitu aja nangis. 就这样就哭了吗？ Satu kali ada KKR 4 hari di sekolah Kristen Kalam Kudus tempat saya sekolah. 有一次在圣道学校布道，在我在那里读书。 Hari pertama begitu banyak teman saya yang berlutut. 头一天很多人跪下来悔改， Di kelas saya ejek mereka satu persatu. 在班里我取笑他们， Saya mengatakan kepada mereka, 我告诉他们， gitu saja kok nangis. 就这样就哭了。 Hari kedua juga sama. 第二天也是一样， Hari ketiga juga sama, Bapak. 第三天也是一样， Baru hari keempat, Bapak. 第四天 Saya sendiri yang datang dan berlutut dan menangis. 我亲自也到台前跪下来痛哭祷告。悔改 Seringkali sebelum kita bertobat dulu waktu melihat traktat dari yang diberikan oleh teman kita. 我们还没有悔改之前，每逢看到人家给我们圣经账单的时候， Bukankah kita tidak baca langsung buang? 我们也是一眼不看就丢了。 Pada saat kita belum menjadi percaya pada Tuhan Yesus. 我们还没有信主之前， Ada orang yang mengabarkan Injil kepada kita, PI kepada kita. 有人向我们传福音， Seringkali kita tolak, bukan? 我们也拒绝。
Saya pernah menginjili Bapak Ibu. 我曾经向人传福音， Pada waktu saya ketuk rumah pintu orang itu. 我敲他的门的时候， Ini hari yang kedua saya datang ke rumahnya. 这是第二次我来他的家， Saya disambut oleh apa Bapak Ibu? 他迎接我的是什么呢？ Dia keluarkan anjingnya. 他把他的狗放出来。 Hari ketiga saya datang. 第三天我又来， Kalau kemarin satu anjing, sekarang 2 anjing yang keluar. 第二天是一条狗，第三天是2条狗， Ditolak. 他拒绝。 Bapak Ibu, Paulus juga menolak seperti itu. 保罗也是拒绝耶稣， Tapi Paulus berkata, Tuhan itu sabar. 可是保罗说耶稣很有忍耐， Sehingga dia menuliskan dalam ayat Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 17. 所以他在加拉太书第1章15到18节这样说。 Khususnya ayat 15 Bapak Ibu ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. 加拉太书第1章15节，然而他把我从母腹里分别出来，又施恩召我的神。 Paulus itu mengatakan kita lari. 保罗说我们跑， Tetapi Paulus itu mengalami sejak dalam kandungan ibunya ternyata Allah sudah memanggil dia menjadi anaknya. 原来我从母腹里，主已经找我了，把我分别出来了。 Itulah keajaiban kasih karunia Tuhan. 这是上帝微妙的慈爱， Sehingga Paulus itu sadar ini adalah kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. 这个保罗才清醒主的恩典何等的奇 Walaupun dia 妙。 lari, 虽然他一直 walaupun 拒绝 dia melawan, 他逃跑， Tuhan tetap kejar. 上帝一直追他， Gala rangsang Tuhan tetap bekerja. 主的刺一直工作， Dia ditangkap oleh Tuhan. 他被主抓到了。 Bapak Ibu, inilah yang saya katakan Bapak Ibu. 这是我说的。 Rasul Paulus akhirnya berkata, 保罗最终他说， di dalam Roma pasal 3 ayat 28, 罗马书第3章第28节啊， dia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik dia. 人称义因着信，不是行律法， Bukan karena dia melakukan hukum Taurat. 不在乎他行律法， Itu kemurahan Tuhan. 这是上帝 Itu 的慈 kasih 爱， karunia Tuhan. 上帝的恩典。 Bapak Ibu dan saya sekarang juga mengalami kasih karunia Tuhan. 我们也领受了主的怜悯，主的恩典。 Apakah kita layak diselamatkan oleh Tuhan? 你认为自己配得得救恩 Apa 吗？ artinya kasih karunia Tuhan? 什么是这救恩呢？ Apa artinya anugerah Tuhan? 什么是恩典呢？ Yang memberikan tidak harus memberikan. 施予的不必给予。 Apakah Allah harus memberikan keselamatan bagi diri kita? 难道上帝必须给你救 Tidak 生吗？ saudara-saudara. 不必要的， Karena kita yang berdosa. 因为犯罪的是 Kita harus 我， menanggung dosa itu. 我们必须承担罪的后 Allah 果。 tidak harus memberikan. 上帝没有任务必须给我们拯救， Anugerah itu juga berkata, yang menerima tidak layak menerima. 恩典也是告诉我们， Inilah 领受者 Paulus 也不配 katakan. 领受。 Inilah Paulus katakan. 这是保罗说的。 Dia mengatakan, aku gak layak. 保罗说我不配， Aku orang paling berdosa. 我是罪魁。 Dan kemudian dia berkata, 他又说 dia dibenarkan karena iman. 他被称义，因为信。 Selama ini dia berkata, aku melakukan hukum Taurat. 一向以来，他说我行了律法， Perilaku dia dikatakan saleh di hadapan manusia. 在人前他是一个很善良的人。 Tetapi dia berkata, aku tidak layak menerima keselamatan itu. 可是他说我不配领受的这个救赎。 Bapak Ibu hari ini jangan berkata Bapak Ibu dan saya layak menerima keselamatan itu. 你我今天也不可说我们本应当配得的得救。 Paulus mengatakan aku memelihara adat istiadat nenek moyang. 保罗说：“我坚守严密，坚守传统， Aku melakukan segala sesuatu yang baik untuk 我 Tuhan. 行一切
为善的给主。 Tetapi dia berkata, 可是他说， di dalam hatinya 在他内心里 tidak terlihat oleh siapapun, 也无人知晓， tidak terlihat oleh manusia yang lain. 没人知道，没人看见。 Ada dosa-dosa keinginan di dalam dirinya. 他有贪心的罪，他在内心里。 Hari ini juga sama, bukan? 今天也是一样， Apakah kita berani mengatakan saya orang paling suci? 你敢说自己是没有罪的人？ Apakah kita orang yang saleh, Bapak Ibu? 我是完全的人，善良的人。 Tuhan tahu sampai relung hati kita. 耶稣知道人的内心， Dan itulah Paulus berkata, 所以保罗说， kalau aku menerima keselamatan, 如果我得救， aku dibenarkan oleh Tuhan. 我被称义， Itu karena kasih karunia Tuhan. 因为恩典。 Bapak Ibu, poin pertama yang penting untuk kita. 第一点对我们而言很重要。 Yang kedua, Bapak Ibu, 第二， keajaiban kasih karunia Yesus adalah musuh Kristus menjadi duta Injil Kristus. 第二的奇迹是，上帝的仇敌变成Bapak Ibu 传福音的使者。 Bapak Ibu, kata Saulus itu kalimat penting. 这段话，扫罗是非常重要。 Itu ada artinya, bukan sekedar memanggil nama. 这个有含义，不单这个称呼。 Seringkali kita membaca Alkitab, kita lewatkan Saulus, ya sudah dia Tuhan Yesus nyapa Saulus. 当我们每逢读圣经读到扫罗，我们真以为很普通，耶稣呼召他的名。 Tetapi Bapak Ibu kalau lihat di dalam perjanjian lama, 可是当我们读到旧约的时候， waktu Tuhan memanggil Musa, 当上帝呼召摩西， Tuhan juga berkata Musa, Musa. 上帝也叫摩西，摩西。 Waktu memanggil Samuel, 当他叫撒母耳， Samuel, Samuel. 他也说撒母耳，撒母耳。 Waktu berbicara kepada Paulus, Saulus, Saulus. 当他呼喊保罗的时候，他说扫罗，扫罗。 Musa itu mendapatkan penglihatan semak belukar yang terbakar. 摩西得到一个意象，那个被烧的经济没有毁掉。 Paulus mendapatkan cahaya kemuliaan Allah sampai dia membuat dia buta. 保罗得见神的荣光，使到他眼瞎了，看不见。 Bapak Ibu, inilah cirinya Allah memanggil hambanya untuk melayani. 这个是上帝对他所呼召成为仆人的特征。 Lalu kita melihat tanggapan para hamba yang dipanggil Allah itu. 我们看这些被呼召的人的响应。 Musa berkata, ya Allah. 摩西说：“上帝啊！” Samuel berkata, berbicara sebab hambamu mendengar. Mereka taat. 撒母耳说：“我在这里，请说吧。” Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Artinya dia pertama kali mengatakan yang memanggil dia Tuhan. 可是扫罗说：“你是谁？”他是在头一次见到主与他对话。 Pada waktu Allah memanggil, mereka mengenal siapa Tuhan itu. 当主呼喊他们，他们才认识真神。 Bapak Ibu, lalu Allah menyampaikan panggilannya. 所以上帝就呼唤他们。 Musa berkata, Tuhan Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu. 摩西说：“你们祖宗的上帝差派我。” Paulus juga berkata, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya. 保罗也说：“我们祖宗的上帝已经拣选我，使到我明白他的旨意。” Kalau dibandingkan dengan Yeskiel, 我们以世界来比较， Yeskiel juga mendapatkan penglihatan kemuliaan Allah. 以世界也看到异象。 Yeskiel oleh Tuhan dikatakan, bangunlah dan berdirilah. 上帝对以世界说：“人子啊，你站起来。” Paulus juga sama, bangun dan berdirilah. 保罗也是一样，上帝说：“你站起来。”
Bapak Ibu, tugas Paulus untuk menjadi duta Injil itu. 保罗上帝呼召他成为传福音的使者， Tertulis dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat pasal 9, pasal 22 dan pasal 26. 就是记载在使徒行传第9章、22章、26章。 Dan Paulus itu secara khusus akan dipanggil untuk melayani orang-orang non-Yahudi. 保罗上帝特别拣选他去向外邦人传福音。 Bapak Ibu, waktu Paulus itu dipanggil untuk melayani orang non-Yahudi, kaget enggak Bapak Ibu? 我们可以想象，保罗会吓一跳吗？当主差派他去向外邦人传福音， Dia sangat kaget. 他吓了一跳。 Kenapa Bapak Ibu? 为什么？ Bagi orang Yahudi seperti Paulus, 好像保罗这样传统的犹太人， orang Farisi garis keras, 这个极端的法利赛人， penganut ajaran Yudaisme yang keras. 这个狂热的犹太教人， Orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu seperti apa Bapak Ibu? 这个犹太人对外邦人的看法是什么呢？ Orang yang bukan Yahudi dipandang mereka itu adalah anjing dan najis. 非犹太人在他们眼中是不圣洁的，是好像一条狗。 Dan Yudaisme mengatakan kalau kamu melayani orang non-Yahudi, kamu harus mentahirkan dirimu karena kamu najis. 当你去侍奉那些外邦的人，你必须洁净自己，因为你被污秽了。 Oleh karena itu Bapak Ibu sampai hari ini juga kalau Bapak Ibu pergi ke sana dan kemudian mau duduk dengan rabi Yahudi, tidak bisa Bapak Ibu. 所以到今天，如果你见到犹太教的拉比，你要跟他坐在一起是不可能的。 Walaupun kemudian saya mengaku diri sebagai seorang pendeta. 虽然我承认自己是牧师， Oh mereka tidak mau duduk bersama, saya dianggap orang najis. 他们不要跟你同桌，他认为你是巨人。 Oleh karena itu kalau di pesawat Bapak Ibu juga sama. 所以在坐飞机的时候也是一样。 Mereka tidak mau kemudian duduk di sebelahnya orang yang bukan Yahudi. 所以他们搭飞机的时候不要坐在 Kita dianggap 犹太 najis. 人的隔壁， Kita dianggap najis. 他以为我们是巨人。 Bergumul tidak Paulus Bapak Ibu? 你想一想，保罗有没有挣扎？ Bergumul enggak Bapak Ibu? 有挣扎吗？ Bapak Ibu, Paulus pasti bergumul. 保罗肯定正在挣扎。 Tetapi apa yang menggerakkan Paulus Bapak Ibu? 什么来感动保罗呢？ Bapak Ibu, yang menggerakkan Paulus itu adalah terungkap dalam Efesus pasal 2 ayat 10. 感动保罗的记载在以弗所书第2章第4节。 Efesus 2 ayat 1-9 berkata, jangan sombong kalau kita diselamatkan Tuhan, karena itu bukan karena karya kita. 以弗所书第2章第1节到第9节告诉我们，不要自以为很了不起，上帝 Jangan 救我们， sombong. 不可以骄傲。 Itu karena karunia Allah, karena anugerah Allah kita diselamatkan. 这一切都是上帝的恩典，我们可以得救。 Lalu perubahan apa yang terjadi kalau kita diselamatkan? 我们被拯救以后有什么改变呢？ Nah, Paulus itu mengatakan karena kitab ini buatan Allah. 所以保罗这里说，我们是他的工作。 Apa artinya buatan Allah? 上帝的工作的意思是什 Di 么 dalam 呢？ bahasa aslinya adalah poima yang artinya masterpiece, mahakarya, adikarya dari Allah. 它的原文是上帝的杰作。 Bapak Ibu dan saya ini dikatakan kalau kita sudah diselamatkan, kita dulunya orang berdosa, sekarang menjadi masterpiece dari Allah. 我们以前是巨人，现在我们是上帝的杰作。 Oleh karena itu kemudian dikatakan apa? Bahwa di dalam hidup kita itu kenapa kita yang berdosa ini bisa jadi biji mata Tuhan. 所以，为何上帝诉说我们这个巨人已经得救，好像上帝的眼瞳？ Bapak Ibu, ada seorang yang berkata di dalam tulisannya, 有一个人这样说： oh kita itu dulunya adalah satu benda yang tidak berguna. 以前我们是一个没有废物， Tetapi begitu di tangan Allah, 可是到上帝的手，
maka kita menjadi berlian. 我们变成钻石， Artinya apa Bapak Ibu? 意思是什么呢？ Satu perubahan status di dalam diri kita itu terjadi. 一个，我们的位格已经变了。 Artinya pada saat kita menerima anugerah keselamatan dari Allah, 当我们得救， Tuhan berkata, engkau adalah Puima, engkau adalah mahakarya dari Allah. 你是上帝杰出的作品。 Ini satu, katakanlah mahakarya, sesuatu yang sangat luar biasa sekali harga, tinggi harganya, tidak ternilai harganya. 这个是很特别的、很高价的作品。 Bapak Ibu, saya pernah kemudian pergi ke satu perjalanan rohani dengan jemaat. 我曾经跟会友一起去旅行， Lalu kemudian dengan jemaat itu melihat satu museum yang berisi berlian-berlian yang merupakan masterpiece. 我去看一家专卖杰作的钻石。 Berlian di situ tidak bisa dibeli Bapak Ibu, karena mahakarya. 这些钻石不卖，因为是杰作。 Lalu ada satu yang mahakarya. 还有一个更特别的杰作， Orang itu harus antri untuk melihatnya. 必须排队。如果要去观光， Saya mencoba untuk antri. 我就排队。 Setelah sampai di depan itu, 到了那边， ternyata itu ada semacam garis merah Bapak Ibu. Tidak boleh kita lewat dari situ. 原来到那边有一个红线，我们不可以越过。 Lalu itu ada kaca yang dari atas ke bawah dan kita tidak boleh menyentuh kaca itu. 还有一面玻璃，我们不可以碰这个玻璃。 Berlian yang mahakarya itu ada di dalam kaca itu. 这个特别杰作的钻石在玻璃里面， Dan kemudian juga ditutup dengan kotak kaca. 还有一个玻璃箱盖住。 Kita bukan memegang kotak itu, enggak boleh Bapak Ibu. Yang di depannya yang kaca itu juga enggak boleh. 不是哪个玻璃箱不可以碰，连前面的镜子都不可以碰。 Orang itu rela berjam-jam untuk antri untuk melihat Bapak Ibu. 他们愿意排队算钟头去， Ini adalah benda yang sangat berharga. 因为这个很有价值的钻石。 Paulus itu menggambarkan Bapak Ibu dan saya yang sudah menerima keselamatan di mata Allah, kita itu sangat berharga. 保罗书说，我们这已经领受救恩的人，在主眼里是很特别有价值的人。 Nah, maksudnya untuk apa Bapak Ibu? 这意思是什么呢？ Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 就是我们是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。 Dipersiapkan Allah sebelumnya artinya ada master plan Allah untuk kita semuanya. 就是神所预备叫我们行的，预先预备就是上帝的总体规划。 Jadi Paulus sadar dia diselamatkan, ada master plan Allah untuk menginjili orang-orang bukan Yahudi. 保罗清醒知道主拯救他，有主的总规划，要他被差派去向外邦人传福音。 Supaya kita hidup di dalamnya, kata-kata itu di situ ada. 在我们必活在里面。 Bapak Ibu, artinya apa Bapak Ibu? 他的意思是什么呢？ Artinya Paulus harus hidup di dalam master plan dari Allah. 就是保罗活出上帝的使命。 Paulus taat 保罗他降服， sejak dalam kandungan ibunya. 从他的母腹里， Allah sudah punya master plan. 上帝就有他自己的规划。 Bapak Ibu, dengan begitu juga Bapak Ibu dan saya sejak dalam kandungan ibu kita, Allah sudah punya master plan terhadap hidup kita. 你我在母腹里，上帝已经呼召我们了，他有他的对我们的规划了。 Bapak Ibu, sadarkah kita pada hari ini Tuhan sebenarnya punya master plan kita untuk melayani Dia? 我们自己有总规划来侍奉神吗？ Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menjadi Kristen pada hari ini, 如果今天你已经是基督徒， ada orang Kristen sebelum Bapak Ibu yang rajin beribadah, tapi mereka melayani, mem-PI, sampai akhirnya berita Injil itu sampai kepada kita, bukan? 我们今天可以成为基督徒，肯定
之前有虔诚的基督不断努力的来传福音给我们。 Pada saat saya bertobat ada pendeta yang berkhotbah. 我悔改，因为有牧师来讲道， Dia menjalankan master plan Allah menjadi pendeta mengabarkan Injil. Saya bertobat. 他行主的整体规划来把福音传给我，使到我可以得救。 Kalau Bapak Ibu dan kita semua pada hari ini sudah percaya pada Tuhan, ada orang yang terlebih dahulu menjalankan master plan Allah di dalam hidupnya. 如果今天你我可以成为基督徒，肯定有人已经以前施行主的规划。 Dan apakah mata rantai itu mau kita putus? 难道我们要把这个链条把它断掉吗？ Bapak Ibu hanya berkata, pokoknya yang penting aku selamat ya sudah. 有人可能这样说，主要是我已经得救就好了。 Kalau itu kita lakukan, 如果我们这样想的话， Bapak Ibu, umur kita itu pendek. 我们的生命有限， Umur kita itu terbatas. 我们是有限的年岁。 Pada saat kita meninggalkan dunia ini, 当我们离世， apakah kisah hidup kita 我们的生平 adalah kisah Kristus yang hidup di dalam diri kita? 是主的故事在我里面呢？ Rasul Paulus mengatakan kisah hidupnya adalah kisah Kristus yang hidup di dalam dirinya. 保罗说：“我的故事是主耶稣基督在我生命里的故事。 Itu yang dimaksudkan dengan Efesus pasal 2 ayat 10 tadi juga. ”这是也是以弗所书第2章第4节的说。 Kalau kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan, 如果我们已经被主拯救， kita itu menjadi orang yang berharga di mata Dia. 我们是一个有价值的人在主 Maka 眼 di 里。 situ ada kisah Kristus yang hidup di dalam diri kita yang menyelamatkan kita. 这里就有耶稣基督在我们生命里的故事来拯救我们。 Nah, pada waktu kita menjalankan master plan dari Allah, 当我们实行主的生命的时候， maka di situ kisah Kristus juga terukir di dalam kehidupan kita. 在实行的过程里，我们也是有刻画主的故事在里头。 Bapak Ibu, saya pada waktu mempersiapkan khotbah ini, 当我预备这个讲章的时候， saya ingin mengatakan Bapak Ibu dengan 我 jujur, 我很刻木的说， saya berdoa pada Tuhan, 我祷告上帝， Tuhan kalau saya meninggal, 如果我死了， jangan kemudian mengatakan Pendeta Bambang Wiyanto sudah melakukan ini, pelayanan ini dan sebagainya. 不要有人说邦邦牧师已经做了这个做了那个， Tapi saya hanya ingin dikenang. 我只要他们认识到 Kisah hidup saya adalah 我的生命 kisah Kristus yang hidup di dalam diri saya. 就是耶稣基督的生命在我里头。 Saya hanya inginkan Kristus yang dipermuliakan. 我只要耶稣在我生命里被 Saya hanya ingin 荣耀 Kristus yang hidup di dalam diri saya. 只有耶稣基督活在我的生命里。 Pada saat ada di dalam satu tanah 1 kali 2 meter, 当我们在灌木里， orang hanya mengingat ada kisah Kristus di dalamnya. 人家就有记忆有耶稣基督的故事在他生平里。 Itu hanya bisa terwujud kalau saya tidak seperti Paulus pada awalnya harus memakai galah rangsang dihajar, tapi saya taat untuk menjalani master plan Allah. 这一切只能实现，倘若我降服，不像保罗之前一直敌对上帝。 Bapak Ibu adalah sangat berharga dan bermakna hidup kita. 我们的生命非常有价值，非常有意义。 Kalau kisah hidup kita adalah kisah Kristus yang hidup di dalam diri kita. 倘若是耶稣基督生命活在我的生命里， Maukah Bapak Ibu kita hidup seperti ini? 我们是否要有这么样的生命呢？ Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告， Kita tenang di hadapan Tuhan. 我们静默在神的跟前。 Sudah berapa lama Bapak Ibu dan rekan-rekan muda menjadi orang Kristen? 我们成为基督徒有多长时间了？ Setelah engkau bertobat, 你悔改了， refleksikan dalam dirimu. 你在回想，
Kisah hidupmu apakah kisah Kristus? 你的生命一向走来是耶稣的故事吗？ Apakah kisah hidupmu adalah kisah Kristus? 你的生命故事、生活故事是耶稣的故事吗？ Ampuni kami ya Tuhan, 求主怜悯我们。 kalau kisah hidup kami bukan kisah Kristus. 倘若我们的生命不是主的生命， Berikan kepada kami pada hari ini satu komitmen 愿主赐给我们可以立志， untuk mengisi kehidupan kami 我们充满我们的生命， menjadi kisah Kristus yang hidup di dalam diri kami. 成为耶稣基督的故事。 Pada saat kami mendapatkan panggilan Tuhan untuk melayani di gereja ini, 当我们领受到主的呼召侍奉在此教会里， berikan kepada kami satu hati yang ingin melayani. 给我们渴慕侍奉的心， Itulah master plan Allah bagi kami. 这是上帝的总体对我们的总体规划。 Kalau kami menjadi Kristen pada hari ini, 如果今天我们成为基督徒， ada pendahulu-pendahulu kami yang melaksanakan master plan hidupnya 有先贤以前来传福音， bagi 行主你 kemuliaan 的 nama 旨 Allah. 意，为主的荣耀。 Ada orang yang sudah berkorban untuk menginjili kami. 有人为了传福音牺牲， Tuhan, biarlah kami mau melayani di berbagai bidang pelayanan di gereja ini. 主啊，我们愿意起来侍奉你。 Terima kasih Tuhan. 感谢上帝， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. 奉主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。